Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi ajma'in. Soalan. Daripada muka depan. Doktor, ada apa ni? Muka depan ni. Sorf ni muka depan. Kita baca dari kulit ke kulit. Qawaidul lughatil arabiyyah. Qawaidu tu mesti bagi depan lah. Al-lughati bagi bawah sebab dia jadi mudhafun ilaih. Okey. Al-lughati tadi yang ni je. Yang muka depan. Al-lughati tu bagi bawah lah. Al-arabiyyati bagi bawah lah. Qawaidu al-lughati arabiyyati. Al-lughati tu mudhaf fun ilaihi. Okey. Al-arabiyyati tabi'. Okey. Al-lughati, qawaidul lughati, tulis B21. Contohnya di situ. B21. Di bawah al-lughah tu, al-arabiyyati al-lughati B22, al-arabiyyati B23, iaitu tabi'. Al-arabiyyati diikut al-lughati, tabi'. Kaedah tata bahasa Arab. Okey. Nombor 2, as-sarfu. Kita kena baca as-sarfu sebab dia kulit. Baca kulit. Ni, ni. Kulit. Kita baca dari kulit ke kulit. As-sarfu, kita kena baca as-sarfu, tak boleh kata as-sarfa. Sebab dia B8, iaitu B8 ni artinya dia asli sendiri, duduk seorang-seorang. Jadi okay. Yashmalu. Tak, yashmalu bawah tu. Yashmalu, mengandungi. Yashmalu tu mana mengandungi. Sekali kita baca buku ni. Ada buat tak? Ada. Yashmalu mengandungi maudhu' tajuk. Maudhu' tajuk. Macam orang dulu cakap, maudhu' ceramah saya hari ni, tajuk tu. Maudhu' tajuk. Ahamu penting. Aham penting. Ahamu yashmalu kullu maudhu'in ahamu ma'al amsilah. Aham tu kira fa'il tu. Aham. Ma'a bersama. Al-amsilah contoh. Merangkumi semua tajuk utama bersama contoh-contoh. Amnurani bin Osman ngarang dia. Ilmu sarfi. Tengok ditulis tu, ilmu sarfi. Ilmu mudhaf, sarfi mudhaf. Okey, wa bersama dengan saya, wa tu mana? Ialah. Jadi muka surat 1 ilmun, satu ilmu, yubhasu, yang membahaskan, yang membicarakan, tentang siari. Siari ni maknanya bentuk. Kita kata dalam bahasa Melayu sirah, bukan sirah, sirah, bentuk. Bentuk al-kalimat, kalimah al-arabiyyati, Arab. Waw tu ataf, dan
ahwaliha, keadaan-keadaannya, wa taghyiriha, dan perubahannya. Okey. Jadi ilmu saraf itu dalam bahasa orang putih dia kata inflection. Inflection tu cahaya. Sebab apa? Daripada fa'ala dia boleh jadi macam tu, inflect kepada 14, 28 campur dengan 6 lagi, inflect. Lepas tu daripada tu ada isim masdar, muzakkar muannas, semua kan ni jadi inflect lah, tapi asal dari fa'ala. Itu ada inflection. Dia adalah ilmu diperbahaskan tentang betul-betul kalimah-kalimah Arab dan kedudukannya serta perubahannya, iaitu ilmu dipanggil ilmu perpalingan. Bahasa dulu perpalingan ni maknanya dia boleh daripada asal pergi kepada baru, daripada baru balik asal. Umpamanya sajadah, betul, sajadah dia jadi masjidun, dia jadi masajidun, dia jadi masjidah ni, dia jadi asjudun, nasjudu, banyak kan. Lepas tu dia boleh turun ke bawah. Itu maksudnya inflection, kita cahaya. Daripada sajadah, tuan-tuan boleh dah buat sebawahnya yang boleh. Dari sajadah sampai beratus-ratus boleh buat dari sajadah. Okay, itu adalah inflection. Inflection ni cahaya, inflect. Ya. Ilmu berkaitan pembahagian perkataan, bentuk-bentuk kalimah. Dia dari sini kita tahu ada isim, ada fa'il, ada haraf. Asal kalimah iaitu dapat keluarkan rub dia, fa'ala. Jenis kalimah, ada kalimah muzakkar muannas. Pertukaran kalimah bertukar, i'lal, ibdal. Yang kita belum belajar dengan betul lagi. Timbangan kalimah, timbangan tu wazan. Kalau kita kata nakhtimu, wazan dia khatama yakhtimu, fa'ala yaf'ilu, wazan dia. Dan binaan kalimah tu kalimah satu jadi banyak. Okey, biar kalimah satu jadi banyak. Pertukaran kalimah ni macam kita ambil dia i'lal ibdal. Maknanya bila dia bercantum dengan huruf jar, dia boleh jadi wasal, boleh jadi wakaf. Itu alif qat'i, hamzah qat'i, hamzah wasli. Itu di antara ilmu pertukaran kalimah. Okey, macam bila dia bercantum dengan antum, dia jadi lain. Cantum dengan ana jadi lain. Okey, itu makna pertukaran lah. Dia panggil ibdal dalam bahasa Arab ni. Okay, nanti kita lihat dengan detail. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nampak doa. Setelah kita belajar, kita tahu secara tajuk kecil, kita baca buku tu. Okay. Buku ni tuan-tuan dah dapat 5-6 bulan dah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Cuba sebut sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bifadlillah wa inayati ilaikumus sarfu. Dengan kelebihan Allah dan segala pertolongannya kepada anda hari ini diijazahkan ilmu saraf. Ijazah tu. Ini tuan-tuan dah menerima ijazah, tapi bukan daripada saya, daripada guru je, bukan daripada pengarang dia. Okey. Lepas tu kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilman. Wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Allahumma aftah alaina hikmatak. Wanshur alaina min khazaini rahmatik. Ya arhamar rahimin. Wahai Tuhanku, iftah alaina. Ini perintah kepada Allah, iaitu isya'i ta'ali doa, untuk doa. Okay.
Wansyur alaina min khazaini rahmatik. Dan unsur ni tebarkanlah ke atas kami daripada segala khazanah ilmu Engkau, rahmat Engkau. Dia ada buku ni dia. Dia buka muka surat 2. Ya Arhamar Rahimin, wahai yang Maha Penyayang kepada orang-orang yang disayangi. Okey. Ya Allah maftah alaina hikmatak. Jadi ini doa-doa yang elok kita baca di awal. Wansyur alaina min khazaini rahmatik. Dan taburkanlah ke atas kami daripada khazanah rahmat Kau. Ingat, dalam apa tu Al-Quran, bila sebut rahmat tu makna ilmu. Jadi ilmu yang kita dapat ni sebenarnya rahmat. Kerana ada orang yang tak ada ilmu, ya, bila tak ada ilmu tengok macam-macam jadi kan. Kita tak tahu mana yang baik, mana yang tak baik, sebab ilmu tidak ada. Okay. Wahai ya Arhamah, wahai yang Maha Penyayang, Ar-Rahimin, kepada orang-orang yang disayangi. Allahumma, wahai Tuhanku, cuba ikut Allahumma urzukna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya Arhamar Rahimin. Wahai Tuhanku, kurniakanlah, urzukna tu maknanya rezekikan kami, kurniakan kepada kami, ya Rabbi, wahai Tuhanku, fahman nabiyyi, kefahaman yang mendalam seperti mana Kau berikan kepada nabi-nabi, wa hifzal mursalin, dan Kau jagalah, ya, seperti mana Kau jaga rasul-rasul, wa ilhamal malaikah, dan ilham pada malaikat. Ilham juga memberi makna ilmu. Allah Ta'ala memberi pada malaikat ilmu. Dia kata ilham, ya, kalau kita ilhami imagination. Al-muqarrabin, yang sentiasa menghampiri Allah. Fi afiyatin, kita minta macam malaikat tu, dalam keadaan sejahtera. Ya Arhamar Rahimin, wahai yang Maha Penyayang kepada orang-orang yang disayang. Jadi orang yang menuntut ilmu macam kita ni, Allah Ta'ala sayang. Jadi ya, kita tidak boleh lagi muqallibal qulub, tak boleh lagi terbalik hati kita, ya, untuk apa tu yang tidak baik. Semoga berjaya dan diberkati Allah Ta'ala. Al-Fakir, yang berhajat, yang memerlukan. Ila afuwi rabbi, ila, mana ila? Ila, apa makna ila? Kepada afuwi, kemaafan Rabbi, Tuhannya, iaitu Abdul Ghani bin Haji Osman. Ini pengarang dia. So kita baca je lah, ya. Dan tutup, bila kita mengaji, kita kena tutup doa yang saya jangan baca dah panjang sangat, ya, supaya ilmu yang kita dapat tu macam ilmu yang Tuhan bagi pada awliya, supaya kita tidak bertukar. Kadang-kadang ada juga orang banyak ilmu, tapi banyakkan ilmu yang bukan agama ni, dia mudah terbalik, ya, mudah tengok rasuah, ya. Kemudian saya mencaci keluarga dan ibu bapa, kan. Jadi sebab tak ada ilmu. Kalau ada ilmu, kita tak caci ibu bapa kita. Sebab ibu bapa kita ni setitik susu yang disuap itu tak sama lagi dengan nikmat dunia dan langit. Setitik saja, kata Nabi, hadis Abu Hurairah. Saya kena cari hadis tu. Oleh sebab itu, bila kita bersalah dengan orang macam ni, Tuhan akan balas segera. Jadi kita kena beri anak-anak tahu kita kan, supaya jangan derhakakan kepada ibu. Itu maknanya konsep utama dalam okay. Macam doa ni Ustaz, apa saja ilmu, apa saja buku yang kita nak baca, kita boleh. Doa ni bukan saja untuk ilmu, untuk kita baca setiap hari lepas solat. Ini doa pada anbiya. Kita kena tanya ni,
terkena buka Quran dalam ayat apa ni, dalam surah apa ni. Ya, tentu sekali daripada ada cerita-cerita Nabi kan. Dalam doa penutup ni, nanti saya baca je lah, Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah takku, ini dibaca oleh 300 tahun dulu ulama-ulama. 300 tahun dulu. Wahai Tuhanku, berilah manfaat dengan apa yang Kau telah ajar kepadaku. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Wahai Tuhanku, ini tak ada sini. Ini dalam nota saya. Wahai Tuhanku, ajarkan aku yang memberi manfaat padaku. Rabbi, wahai Tuhanku, faqihna wa faqih ahlana. Mendalamilah ilmuku dan dalami juga kepada anak-anakku. Ya. Wa qarabatil lana fi dinina. Kaum kerabat aku juga kau kena beri ilmu. Ma'alil kutri, berserta dengan ahli kampungku. Unsa wa zakara. Kau ni tak? Ya tak ada tadi. Ini nanti saya fotokopi. Oh. Okey, Rabbi wafiqna wafiqhum. Dan Rabbi, wahai Tuhanku, wafiqna wafiqhum lima tartadi qaulan. Biarlah apa yang aku cakap sama dengan apa yang aku buat. Qaulan wa fi'lan karamah, dan memberi kemuliaan kepada apa yang aku buat. Warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama. Warzuq ni mana? Rizkikan segala-galanya halal sentiasa. Wa akhilla atqiya ulama, dan biarlah aku ni sentiasa takut kepadamu seperti para ulama. Nuhza bil khairi wa nukfa kulla syai. Ya, aku dilindung dengan penuh kebaikan dan dijauhi dengan segala keburukan. Itu dia. Okay. Rabbana, wahai Tuhanku, aslih lana kulla syu'un. Betulkanlah setiap kehidupanku. Wa aqirra birridha minkal uyun, dan ikrarkan penuh keredaan daripada Engkau yang al-uyun ni yang dilihat oleh mata-mata. Waqdi anna rabbana kullad duyun. Tengok ni makna dia. Tunaikan, selesaikan, wahai Tuhanku, segala hutang piutangku. Mana kalau ada hutang, ilmu belajar tak boleh masuk. Kalau sedang dia ada, macam nak mati lah. Qabla an ta'tina rusulana manum, sebelum datang kepada kami Rasulullah ni malaikat-malaikat yang akan jemput kita. Waghfir, ampunkanlah, ustur, tutup rahsia, dan Engkaulah Maha Pemurah lagi Maha menutup rahsia. Oh, jangan main minta Allah Ta'ala tutup rahsia. Wa salatullah, dan salawat kepada Allah, Tarsyal Mustafa. Ya, seperti mana Nabi, man ilal haqqi da'ana wal wafa, kepada siapa yang menuju kebenaran, yang menyeru kami dan setia dengan agama. Bi kitabin fihi linas sifah, dengan Al-Quran padanya bagi manusia penyembuh. Wa ala alil kirami syurata, dan kepada kaum keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Wa ala sahabi, dan sahabat-sahabat Nabi, masabihal ghurab, dianggap sebagai pelita. Ya, lepas tu ini tuan-tuan kena atas tangan. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asad wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Kemudian doa untuk penutup tu yang dalam Quran tu, ya. Allahumma, dalam Quran tu kan, warhamna bil Quran. Itu doa penutup untuk kita nak baca Quran, nak belajar Quran. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelum kita baca Quran, kita boleh baca doa ni lah. Boleh baca doa ni. Mana ni sebelum kita mengajar, tapi saya nak baca doa ni pun dah 10 minit. Itu kadang masa takut apa kan. Al-Kalam. Muka surat 3. Al-Kalam. Al-Kalam ini artinya kalamullah. Dalam konteks buku suara ni kalamullah. Jadi tulis dalam Quran tu kalamullah. Al-Kalam tu makna kalamullah, perkataan ataupun percakapan Allah. Okey. Bersama dengan saya ikut terjemah huwa. Apa ni huwa? Ialah al-lafzul murakkab, lafaz yang berangkai, murakkab, tersusun. Ini penting ni, kita faham konsep dia. Ini diambil dari buku Matan Ajrumiyah.
yang berangkai. Al-mufid, yang ada makna, ada hukum, ada larang, ada suruh dan sebagainya. Bil wad'i, ada kedudukan. Dalam Quran isim ada 23 kedudukan. Bil wad'i, kedudukannya bagi depan ada 8, bagi atas ada 12, bagi bawah ada 3. Itu maksud wad'i. Wad'i itu mana ada kedudukan. Sebab yang kita nak belajar ni kedudukan isim. Okay. Jumlatan, dan dia satu ayat yang lengkap. Murakkabatan, yang tersusun. Mufidatan, yang ada makna. Itu stroke tu maknanya dia explain. Okay. Jadi kalamullah ini adalah satu kalam yang mengandungi lafaz yang tersusun, yang memberi makna dengan ada kedudukan. Jadi kalau tak ada kedudukan tu tak boleh. Macam kita kata innallaha ma'as sabirin. Inna allaha ma'as sabirin. Allah tu, ini 4 perkataan ni murakkab, tersusun, mufid, ada makna. Ya. Al-wad'i, ada kedudukan. Allah isim inna. Bi berapa isim inna? Okey. Al-mufid, ya, apa tu? Ma'a zaraf. As-sabiri mudhafun ilaih. B22. Ingat tak? Jadi itu benar kedudukan. Jadi kalam adalah perkataan atau percakapan yang tersusun, berfaedah, bagi bermaksud, ya, lagi bermaksud dengan kedudukan. Bilik struk-struk ni mana sama, okay. Jumlah perkataan yang disusun, lagi berfaedah, difahami, atau kalam ini kalimah tersusun yang difahami maksudnya. Misalnya Muhammad bagi depan, betul tak? Kerana dia jadi mubtada. B1, kedudukan dia B1. Yang dusu tu fi'il mudhari', marfu' bid-dhammi. Fi harf jar mabni ala sukun. Al-madrasati majrur, dan kedudukan dia jar wa majrur. Itu maksudnya. Aksamu salah satu. Bahagian dia ada 3. Yang pertama ismun wa fi'lun wa harfun. Apa makna isim? Isim ini, jadi bila kita nak buat tajuk isim, kita ambillah sini, ialah apa ya dulu, yang menunjukkan ala syai'in, sesuatu, yudriku, boleh dicapai. Daripada adraka, wama adraka ma hiya, betul tak? Ni boleh dicapai bil hawas, dengan panca indera 5, mata, telinga, ya, rasa boleh, bau boleh. Macam buku ni kita boleh pegang, kita boleh cium, boleh tengok. Dengan 5 panca indera boleh kita kesan. Au bil akli, atau tak boleh capai dengan panca indera, tetapi boleh capai dengan fikiran, seperti as-sabru, al-khawfu, at-taqwa, sabar, takut dan takwa ni, itu isim, tetapi kita tak boleh nampak dia. Walaisa zamanu, mana walaisa? Laisa, mana laisa? Dan bukan. Az-zamanu, masa, juz'an minhu. Dalam tu tidak ada masa. Dalam isim tak ada masa. Dia hanya isim bulat-bulat. Okey. Al-misalu di bawah tu Muhammadun. Muhammad ni nama orang, dan tanwin bagi depan sebab dia B8. B8 ni asli. Dalam bahasa Arab, bila kita menyebut perkataan Muhammad, perkataan Arab yang adalah Quran, kita tak boleh sebut Muhammad, tak boleh wakaf. Kita kena sebut Muhammadun. Itu adab menjaga kalimah suci Al-Quran. Yang kedua, fi'il. Ingat tak, fi'il ni ada berapa perkara dalam fi'il? 4. Yang pertama ada perbuatan,
Yang kedua ada bilangan orang. Yang ketiga ya ada lelaki perempuan pembuat dan yang keempat dia ada masa. Ingat, dalam fi'il ada 4, dalam isim tiada. Tuan-tuan bolehlah buat arrow tu sikit 4. Takut lupa kan. Huwa ma yadullu, huwa ialah ma apa ya dulu ni daripada dalil yang menunjukkan ala hudusi zamanin, ke atas berlakunya sesuatu, mana menunjukkan kejadian sesuatu, wa zamanu dan masa, juz'an minhu. Juz'an ini satu bahagian contohnya. Okay. Seperti katabah. Katabah tu dalam tu ada 4. Maknanya dia seorang laki-laki telah menulis. Okay. Ini kita pasal tu bila kita ajar dulu tuan-tuan puan 5-6 bulan dengan cara kaedah campur-campur ni, bila baca buku faham. Okey. Yang ketiga harfun. Harfun ni jangan kata haraf. Harf. Matikan roh. Harf. Huwa ma yadullu ala ma'nan. Dia macam kita tengok dulu, haraf ni adalah ada makna sendiri, tetapi tidak berfungsi sekiranya dia tidak bercantum dengan kalimah lain selepasnya, bukan sebelum, selepasnya. Seperti min. Min memberi makna daripada. Dia tak ada makna. Makna dia daripada, tapi tak ada makna kalau tak cantum dengan kataan isim selepasnya. Seperti minal madrasati. Sepatutnya. Okey. Latihan tu berapakah bahagian kalimah dan berikan 3 kalimah perbuatan. Cuba tuan-tuan tulis 3 kalimah perbuatan dalam ayat tu. Perbuatan saja. Perbuatan. Tulis fi'il. 3 fi'il. Tulis je fi'il. Banyak fi'il. Jadi salat. Yang satu lagi buat isim ke? Tuan Cikgu Murid, apa yang dapat? Darabah. Ya? 3 kan? 3. Roja'ah. Roja'ah. Jaqalah. Aja. Puan ajar macam ni. Amana, na'budu. Doktor? Akala, kataba, sajadah. Qara'a. Oh, bagi 4. Kode. Tuan Haji Ibrahim? Jalasa, fasada, qadana. Okey, jalasa duduk, fasada rosak. Satu lagi? Qada'a. Qada'a ni maknanya tipu helah. Mana daripada qada'a tu dia boleh inflection. Nanti besok kita buat pula inflection. Qada'a ya, qada'tu, qada'na, qada'ta, qada'tuma, qada'tum, qada'ti, qada'tuma, qada'tunna. Itu 14. Lepas tu lebar lagi, akhda'u, nakhda'u, takhda'u sampai ke yakhda'. 12. Ke sini 12. 14. 14. Ikut kata nama. 12. Itu betul tu. Tuan Haji soal sini. Kataba, fa'ala, Ya. jalasa. Katabah, menulis, fa'ala, lakukan jalsah duduk. Cik Salih? Bagi tu. Ya? Boleh? Ya? Ya, dusu. Itu faham betul ni. Lagi 2. Ya? Ya, juru. Okey. Satu lagi. Tak apa, bagilah. Kataba. Katabah. Mana
Mana kita boleh kenal tu fa'il kan. Jadi bagi 3, nak bagi 4 boleh. Syarabah. Ya. Syarabah. Syarabah minum. Syaribah. Syaribah. Dia tak ada syarabah. Syaribah atau wazan fa'ilah. Okay, ingat wazan dia ada 3. 1 fa'alah, fa'ilah, fa'ulah. Jadi syarabah, syaribah. Mudhari' dia yashrabu. Okey. Jadi fa'ilah, fa'ulah. Bab 2, wazan 2, bab 4. Kena ingat tu. Dan satu lagi. Som. Dekat dah ni. Dekat dah, tak lama tak boleh makan ni. Som puasa. Som tu fi'il ajwah. Mu'tal ajwah. Kita kena ingat tu. Okey, bagus. Ya. Sekarang ni muka belakang ni, iaitu muka surah 4 ni, dia sudah lebar tentang haraf. Yang pertama sekali al-alamat. Muka surah 4 tanya balik surah 4 al-alamat. Alamat tu tanda-tanda nak mengenali fi'il, isim dan haraf. Tanda-tanda, terdapat tanda-tanda atau alamat-alamat bagi mengenali isim, fi'il dan juga haraf. Isim, isim, alamat, isim. Contohnya, alamat-alamat kata nama. Misalnya, yang pertama, tuan-tuan nombor 1 dengan pensel kecil. Al, ada al nombor 1 kan? Itu nombor 1. Untuk kita mudah faham. Tanda isim yang pertama ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, dia tanda yang kedua, tanwin. Al-kitabu atau kitabun. Dia tak boleh dua-dua, al-kitabun tak boleh. Ada satu. Yang ketiga, bila isim tu ada huruf jar. Jadi sebab itu kita buat satu artikel, tuan engineer buat huruf jar. Jadi kita tahu huruf jar ni ada berapa. Jadi lepas-lepas huruf-huruf jar ni semuanya isim, tak boleh fa'il. Dan yang ketiga, mudhaf. Yang keempat, mudhaf. Ya, mudhaf. Mudhaf ni maknanya kata nama yang disandarkan. Seperti kitabullah, Ka'batullah. Jadi Allah tu mesti bagi bawah hi, sebab dia jadi mudhafun ilaihi. Atau kita kata B22. Seterusnya, bila dia ada ayat yang hampir lengkap, sama ada mubtada khabar ataupun jumlah fi'liyah. Macam kita kata khatamallah, itu isnad ilaihi. Boleh terima ni? Khatamallah. Mana siapa yang menutup? Allah. Jadi yang menutup hati orang yang kafir itu adalah Allah. Jadi menutup tu disandarkan kepada Allah. Jadi kita kata isnad ilaihi. Isnad ilaihi. Sandaran. Perbuatan tutup itu disandar kepada Allah. Kalau isim dengan isim jadi mudhaf, tapi kalau fi'il dengan isim jadi fa'il. Okey. Akala Muhammadun. Siapa yang makan? Muhammad. Jadi akala diisnad kepada Muhammad. Kita belum pernah mengajar ini, tapi ini dalam notan ini kata. Yes. Isnad tu mana sandaran. Kalau isim dengan isim dipanggil sandaran juga, tapi mudhaf pun ilaihi. Soalnya bila ada ya artinya munada. Yang ke-6, munada. Selepas ya ayatuha mestilah isim. Ya Khadijah tu isim. Yang ke-7, bila ada alif ta. Kerana fi'il tak ada alif ta di belakang. Alif ta ni sebagai tanda jamak muannas salim. Okey. Alif ta. Dan yang ke-8, yang akhir sekali, bila ada mim di depan.
Kerana fa'il jarang-jarang ada mim. Cuba cari satu fa'il yang ada mim. Isim. Yang ada mim. Ada ke? Mufsidu. Isim. Sim. Mim tu jadi isim. Ya? Laknat. Laknat tu bukan mim. Mim. Ya, bila ada mim majoriti isim. Tepat. Jadi tuan-tuan ingat tu tanda yang ke-8. Muslihun. Isim. Muslihun sim. Isim. Ya ada mim. Mana dia Orang yang membaiki. mana dia kalau ada mim depan tu semua isim lah. Majoriti isim lah. Isim. Ini yang kata skill. Ini dia panggil isim fa'il. Isim fa'il lain. Ini isim fa'il. Bukan isim fa'il lain. Oh, Isim fa'il tu macam kita kata masjidun, sajadah, tambah mim jadi isim, tambah alif jadi fa'il, jadi isim fa'il. Sajidun, isim fa'il, bukan fa'il, isim Isim fa'il. isim fa'il. Dia jadi pembuat, penyujud. Macam jalasa, jalisun, itu isim fa'il. Kalau isim maf'ul, majlus tu orang yang kena duduk. Okey. Okey, alamat fa'il. Yang pertama sekali alamat fa'il. Alamat fa'il. Yang pertama sekali di belakang ada tak. Fa'al tu. Tak tu nama tak fa'il. Dan yang kedua, tuan-tuan buatlah nombor 1, tak ta'anis. Jadi kalau balik rumah buat macam ni pula. Senang kan? Yang ketiga, dia kata ada ya mukhatabah. Taf'alin, untuk anti. Yang ketiga. Yang keempat, ada nun taukid di belakang. Fi'il madi tak ada taukid, isim tak ada taukid. Nun taukid. Yang nun taukid ni kita kena baca dengan mabni. Ya, fi'il mudhari' mabni ala al-fathi. Kena baca. Itu satu fi'il mudhari' yang tetap. Dan haraf pula nak kena dia. Alamatul haraf seperti dia kata laisa lahu alamatul ismi wal fa'il. Apa ni laisa? Bukan, tiada baginya tanda-tanda alamat isim dan fa'il. Bila tiada alamat isim dan fa'il, itu haraf lah. Macam pengarang ni nak mudah dia tanggungjawab dia. Tak ada isim, tak ada fa'il, itu haraf. Sebenarnya haraf tu banyak. Ada 80 semua. Sebagai contoh, min, bi, li, ta, ila, lam. Tuan Haji Kamal Zaman buat betul-betul. Nanti minggu depan tambah lagi yang saya baiki tadi. Kalau dapat lepas puasa ni kita siap satu artikel haraf jar. Ada buat tak yang saya bagi tu? Yang saya bagi kerja. Doktor buat. Tuan Haji buat apa? Saya buat naik fa'il. Naik fa'il. Cik Zali? Tak datang itu? Allah selamat. Lepas kan saya Minggu lepas? Saya pun tak datang. Tak apa. Date? Isim dan Buatlah. Ada siap? Saya nak tunjuk tuan yang sini bawa contoh. Tak tahu sedetail mana Ustaz. Ya? Tak tahu sedetail. Tak apa. Nanti Tuan Haji Kamal Zaman buat. Nanti kita beri contoh. Ini setelah saya baiki tadi, dia mungkin akan bertambah 3-4 muka surat lagi. Dia buat lagi, dia baiki lagi, mungkin bertambah 5-6 muka surat. Mana kita nak supaya orang awam, bukan orang macam kita, orang awam yang tak tahu apa benda, boleh tahu apa dia jar dalam Quran. Mana itu bukan senang, susah tu nak tulis supaya orang awam faham. Jadi sebab itu sekarang ni kita dah boleh baca kitab ni. Lepas tu kita selang sendiri kitab Nahu, dan kita baca juga kitab apa tu ni, Hidayah, Hadiah. Tuan-tuan bawa tak? Kita akan boleh baca. Jadi kalau mau kita panjang, kita nak baca habis ni dengan ni, mungkin makan masa setahun juga lah. Okay. Jadi macam ni lah. Nanti kalau
Kalau tu Haji dan di sini siap tulis betul, saya rasa ni pun dalam 10 muka surat ni. Buat jarak sikit. Kemudian contoh huruf jar, buat tutup. Kalau boleh, setiap huruf jar tu kita buat seberapa banyak. Huruf jar ada 19, dapat buat 10 pun bagus. Daripada ayat Quran. Dan jangan lupa tulis nama surah dan nama ayat. Puan Majmi boleh tengok contohnya. Dan jika kemudian boleh tengok gila-gila ya. Macam saya kena mabul itu macam mana saya nak buat? Saya buat definition dengan saya. Definition dengan definition. Lepas tu apa definisi dia? Lepas tu contoh ayat. Ajar kena buat maf'ulun bih, isim muzakkar, isim muannas, jamak taksir, isim 5 dan juga isim mamnu nasarah. 7 jenis isim tu kena buat contoh atas nama maf'ulun bih. Ya. Begitu. Saya bagi contoh saya bagi contoh yang hal tu kan. Itu contoh saja, tapi kita kena kembangkan supaya orang tahu apa sebenarnya maf'ulun bih. Tulislah dengan bahasa Melayu, bahasa apa yang kita faham, supaya orang boleh faham. Sebab tuan-tuan habis tamat belajar untuk tahun ni, siap dengan artikel tu. So bila kita tulis, kita combine, bagi setiap orang satu. Sebab 25 saja dan 23 saja. Tuan sini buat jam majrur berdua. Jam majrur dengan mudah. Cari semua mudah dalam Quran. Mutlak. Kita baca buku hadiah. Okay. Buku hadiah ni memang pada lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dapat habis muka buku hari ni. Ilmun nahwi, muka surat 10. Yang sebelum tu dia tulis dengan tangan sebab dia nak abadikan penulis ni, profesor ni. Ya, tulisan tangan dia. Ilmun nahwi, bunyi dia ilmun nahwi. Ilmu mudhaf, an-nahwi mudhaf ilaihi. Ilmu nahwu. Okey. Tuan-tuan kalau nak catat ni pasti catatlah. Ilmu nahwu. Jadi ilmu mudhaf, nahwi mudhaf ilaihi. Min asyrafil ulum. Min tu makna apa min? Daripada. Asyrafi tu semulia-mulia. Itu isim tafdil yang kita yang duduk di bawah tajuk ni. Isim tafdil dalam buku surah tadi, kalau dalam buku isim tafdil yang kita tak terang tu yang ni buku surah 5 ni isim tafdil. Last kali. Isim tafdil. Asyrafi tu daripada syarufah. Isim tafdil daripada semulia-mulia ilmu allati yang allati tu lagi perempuan sebab dia sandarkan kepada ulum tu. Ulum tu bila ulum tu jadi perempuan. Allati yang bari sayugia sepatutnya. Ya. Yang bari tu maknanya sayugia sepatutnya. Ala ke atas tak ada baris tu. Talibi. Ala tu kena talibi lah. Talibi tu isim fa'il tu. Daripada talaba atas pelajar al-ilmi an yabda'a biha. Yabda'a tu bermula. Daripada bada'a. Bermula dengannya. Maknanya ilmu nahwu adalah semulia-mulia ilmu yang habis mulia, yang patut setiap orang pelajar memulakan pengajiannya. Jangan belajar lain lagi, belajar ilmu nahwu dulu. Betul tak? Betul kan? Iaitu ilmu nahwi, ilmu nahwu
Allazi, Yang yang dengannya dengannya, terjemahkan sendiri. Bukan kamu mengetahui. Ta'rifu maknanya mengetahui tariqah. Ta'rifu tu sebab tariqah. Okey. Tariqah mengetahui. Okey. Ada tak ayat, ada tak anta? Allati ta'rifu. Ta'rifu tu kita kata anta lah. Engkau mengetahui. Ilmu nahwu ni mengetahui tariqatal arabi. Apa nama tariqah? Jalan, cara. Orang Arab fi pada. Dabtihim membariskan mereka. Mereka membariskan. Dengan sebab kita belajar nahwu ni kita tahu perubahan baris. Ya, orang Arab, cara orang Arab membariskan awakhir kalimat. Mana awakhir? Akhir kalimah. Maknanya ilmu nahwu ni memberitahu kita bagaimana cara orang Arab membariskan kalimah akhir. Wadabti, dan menandakan, membariskan awakhir kalimat, akhir kalimat. Yaduru yang berlaku bainal i'rab wal bina, di antara mabni dan mu'rab, di antara mabni dan mu'rab. Itu maksudnya. Yaduru yang berlaku, yang berdar bainal i'rab wal bina. I'rab tu mabni, i'rab tu mu'rab, wal bina tu mabni. Ini ya. Okey. Ilmu nahwu adalah semulia-mulia ilmu yang sepatut di atas setiap orang penuntut ilmu memulai dengannya, iaitu ilmu nahwu, yang dengannya engkau boleh mengetahui cara orang Arab meletakkan baris di akhir kalimah dan juga meletakkan akhir kalimah, ya, meletakkan baris di akhir kalimah yang berlaku di antara kalimah-kalimah mu'rab dan kalimah mabni. Okey, ingat kalau mu'rab kita kena baca marfu' bi, mansub bi, majrur bi, majzum bi. Kalau mabni ala, ala dhammi, ala fathi, ala kasri, ala sukun. Ingat ya. Fal i'rab, dia terang dulu apa dia maksud i'rab. Fal i'rab, maka i'rab itu ataupun mu'rab itu ialah at-taghayyur. Apa nak at-taghayyur? Perpalingan, kita kata perpalingan dan perubahan. Perubahan. Allazi yatra'u, yang berlaku di atas akhir kalimah yang mu'rab, seperti pada kalimah rabbukum. Apa nak rabbukum tu? Mu'rab ialah perubahan yang berlaku ke atas akhir kalimah yang berubah, seperti contoh rabbukum tu. Okey, sekarang dihuraikan. Rasa boleh tak baca semua ni sendiri? Boleh kan? Kalau perhati boleh. Fafi qaulillah, fafi itu makna pada, maka pada firman Allah. Okey. Dalam ayat ini, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Ayat An'am ayat 44. Telah menulis mana telah menentukan Tuhan kamu ke atas dirinya ar-rahmah, kerahmatan. Mana Allah itu memang bersifat rahmah. Okey. Tengok yang merah tu. Rabbukum. Rabbukum. Bagi apa rabbukum?
Lemah. Okey. Lepas tu dia kata, fa rabbukum. Ada, tengok seterusnya. Maka kalimah rabbukum adalah fa'il. Isim fa'il. Bukan isim fa'il, fa'il. Dia isim tapi jadi fa'il. Marfu' dan alamat rafu'nya adalah dhammah yang jelas. Tuan-tuan kena tulis fa'il tu B5 dalam jadual apa tu kita. Just tulis, peringkat awal ni tulis je lah B5 dalam jadual KIK 5A. Ya. Fa fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala yang lain, inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Iaitu sesungguhnya Tuhan kamu Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dalam masa 6 masa. Al-A'raf ayat 24. Fa, maka kalimah rabbakum, tadi rabbukum kan? Ini rabbakum. Dia kata isim inna, berbalik atas, dan alamat nasabnya adalah fathah yang jelas. Isim inna B berapa? Kena ingat tu. B berapa? B 18 ke? Tengok ijaz dah. Isim inna B 16 ke? B 10? B 10. B 10 aja. B 10. Okey, B 10. Kita kena always ingatkan dia punya B tu. Okey, fa fi qauli ta'ala, pada firman Allah yang lain. Ada nampak dapat ikut semua? Qad ja'akum basairu min rabbikum. Telah datang kepada kamu penglihatan. Maknanya penglihatan tu macam ilham lah daripada Tuhan kamu. Min rabbikum. Bagi apa tu? Bagi bawah. Kenapa bagi bawah? Huruf jar. Jadi kalau huruf jar tu B21. Tulis B21 ya. Fa, maka kalimah rabbikum, apa nak rabbikum tu? Isim majrur bi min. Isim majrur bi min. Wa alamatu jarhi, dan alamat jarnya adalah kasrah yang zahir. Nampak tak kasrah tu? Ada tu tak nampak kasrah, nampak ya je. Itu nampak. Itu kalau ya tu isim muannas, isim muzakkar salim, ya tak? Ya Rabbi Ustaz, jar wa majrur Ustaz. Ya, jar wa majrur. Isim majrur. Majrur tu Rabbi tu majrur. Tapi min tu jar. Min tu nama jar, Rabbi tu majrur. Jadi dalam Quran dia kata jar majrur sebab dia dekat-dekat. Sebab dia nak maknakan min tu ke Ustaz? Dia nak signifikan pada min tu, supaya min tu ada tugas. Lepas tu dia kata min rabbikum jar wa majrur. Kum tu mudhaf ilaih. Jadi dengan sendirinya Rabbi tu mudhaf. Tapi dalam Quran dia tak sebut mudhaf. Dia sebut hanya mudhafun ilaih. Sebab bila mana ada mudhafun ilaih, maka mudhaf dengan sendirinya ada sebelum tu. Okey, faham? Saya cemburu ni kalau tuan-tuan boleh baca Arab ni. Tapi Tuan Haji Ibrahim kita kena perhati selalu. Kita jangan baca macam surat khabar tak boleh. Kena perhati sikit-sikit. Macam budak baru baca lah mengangkat. Sebab kita bukan nak baca tulisan, kita nak baca kefahaman. Okey, tengok seterusnya. Nulahis. Nulahis ni maknanya ambil perhatian. Nun tu makna kami. Nulahis, kami ambil perhatian. Okay. Ini ulasan lah. Okey, terjemah bersama Ustaz ya. Anna. Apa anna? Bahawa.
Kalimata. Kalimah. Rabbikum. Kalimah Rabbikum fi al-ayatil ula marfu'atun. Okey. Ayat awal tadi marfu', betul tak? Wa fil ayati tsaniyah, pada ayat kedua mansub. Mana ayat kedua? Inna rabbakum. Wa fil ayati tsalisah, dan pada ayat ketiga majrurah. Mana ayat ketiga? Min rabbikum. Okey, faham. Fa'inda izin. Fa'inda izin tu maksudnya maka ketika itu. Inda izin. Ada 3 perkataan. Fa, inda, izin. Ketika itu. Cepat sangat kan? Ketika itu nakulu. Nakulu ni mana? Kita kata. Okey, anna, bahawa kalimata kalimata rabbikum ataupun rabbukum ataupun rabbakum, ketika itu kita kata kalimah rabbikum ni ialah kalimah mu'rabah, kalimah yang berubah. Berubah. Kenapa dia berubah? Kenapa dia berubah kepada 3? Li, kerana imkaniyati. Kerana imkaniyati maknanya wujud, ada. Kerana imkaniyati maknanya daripada kana, adalah ada wujud al-alamat, alamat, tanda-tanda al-i'rabiyah. I'rabiyah itu bukan Arab, itu berubah. Kerana terdapat tanda-tanda berubah alaiha, katanya sawaun, sama ada kanat dhammah, ada sama ada adalah iaitu dhammah atau fathah atau kasrah. Kalimah sama tapi ada dhammah, ada fathah, ada kasrah. Yang dhammah tadi sebab jadi fa'il B5 tak? Yang fathah tadi jadi isim inna B berapa? 11. B10. Yang rabbikum tadi bagi bawah sebab ada min. Okey, B21. Okey, itulah dia cerita tentang mu'rab. Ulasan ni dalam nahwu. Dan nahwu itulah dia mu'rab. Sekarang ni kita tengok pula apa maksud mabni al-bina tu. Tuan-tuan kena buat kotak al-bina, buat kotak sikit. Al-bina yang tak ada tu, yang atas tu al-i'rab. 2 kotak tu. Okay. Sila tuan Encik Kamuddin baca. Al-bina. Wa Luzumu. akhir kalimah ala halata. Tak apa, baca salah tak apa. Wahidah. Baca, jangan takut. Mahma. Tagyirat. Okey, taghayyarat. Al-awamin. Ad-dakhilatu. Ad-dakhilati. Ad-dakhilati alaiha Nahwu. nahwu kalimah. Allati. Terjemah. Sila terjemah. Ialah Mabni itu ialah mabni itu ialah luzum. Luzum tu maknanya biasa. Biasa. Lazim lah. Lazim lah, biasa lah. Atau kata biasanya. Biasanya akhir kalimah hanya satu. Halah satu. Hanya satu saja. Mahma ni walaupun. Walaupun. Jadi tuan-tuan buat pula mahma ni. Tadi inda izin kan. Mahma ni walaupun berubah. Amil-amil. Ya. Yang memasukinya. Contohnya kalimah Maknanya walaupun apa benda masuk depan dia pun dia tetap allazina. Sebab dia kalimah ni. Maksudnya luzum tu maknanya
Biasa lazimnya akhir kalimah satu saja baris. Okey. Walaupun berbeza, berubah amil-amil yang masuk ke atasnya, seperti kalimah allazina. Doktor baca yang bawah tu, fa fi qaulillah. Fafi qalillah ta'ala. Ya, ta'ala. Ta'ala. Qala alladhina Ya. istakbaru Istakbaru. inna billadhi amantum bihi kafirun kafirun Al-A'raf ayat itu surah Al-A'raf ayat 70. Nah, okey. Fallazina ismu mausula mabni ala fatah fi mahdi rafi fa'il. Okey, allazina tu sepatutnya allazinu. Betul tak? Sebab jadi fa'il. Tapi allazina juga. Jadi apa benda pun dia allazina juga sebab dia mabni. Okey, Tuan Haji Ibrahim sambung. Wa fi qawli ta'ala innal ladzi nattakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa zillatun. Okey. Al-Kahfi ayat 107. Okey. Allazi isim mausul Fallazina. Maka allazina. Fallazina isim mausul mabni ala al-fathi mahalli nasbin isim inna. Langsung tak ada Melayu. Tak main lagi. Terus Arab je lagi. Fallazina. Allazina tu masih lagi allazina. Walaupun dia jadi isim inna, patutnya bagi atas kan? Allazina tu bagi atas bukan kerana isim inna, tapi kerana dia mabni. Fallazina isim mausul tetap berbalik atas, duduk. Sorry, allazina isim mausul tetap balik atas fi mahalli nasbin isim inna. Dia ada tertinggal tu fi ataupun tak sebut fi tak apa. Mahalli nasbin tempat nasab jadi isim in. Nah, isim in. Nah. Okey, Puan Majmin baca yang ke akhir tu. Wa fi qawlihi Sebab lepas fi tu mesti qauli. wa fi qawlihi ta'ala inna ja'alna syayatin awliya lillazi la yu'minu. Okey. Al-A'raf surah 28 27. fi lillazi Fa tu lillazi. fa'ataf. Maka alladzina fi lillazi maka allazina isim mausul mabni ala fatihi fi mahallil jar bil la. lam Dia jar dengan sebab lam. bil lam Lam tu huruf jar tak? Jadi kita kata dengan lam. dengan lam. Allazina pada ayat akhir tu isim mausul tetap berbaris atas tapi duduk tepat baris bawah Mahallil jar jar bil lam. bila ataupun kita fi mahalli jar majrur. Lam pun boleh ya. Okey. Okey. Tuan Haji sini baca nulahis. Nulahis anna kalimat alladzina fil ayati thalatha lazimata Allah wahidatan Okey. wa hiya al-bina ala al-fathah rogan Roma ni maknanya walaupun. rogama Roma. Mati. Dia isim walaupun. ghairi ahwalu i'rabiha man rafu Min rafu wa Min rafi'in lah. wa nasbi. min rafi'in wa nasbi. Cuba terjemah.
sesungguhnya kalimah al-lazi di dalam ayat yang ketiga, Dia ayat yang 3 di atas. di atas lazim halnya satu. Dan ia adalah bina dengan alamat dengan Baris atas. baris atas. Okey. Ghairi Orma taqayyuri, walaupun berubah. walaupun berubah Ke- awal i'rab Ahwal tu keadaan. 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 Berubah keadaan i'rab dari rafin ke Dari rafin, nasbin. nasbin dan jarin. Walaupun rafa, nasab, jar, tapi dia tetap juga bagi allazina. Jadi dia kena duduk fi mahali lah. Fi mali nasbin isim inna, fi mali jarin jar majrur, fi mali rafin fa'il, sebab dia mabni, kena fi mahali. Ini yang ramai pelajar kita susah nak ingat fi mahali ni. Lama-lama dia akan dapat sendiri. Jangan susah. Okey. 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 Okey, cuba Cik Sali baca wa anwa'ut taghayyur tu bawah. Yang bawah sekali, wa anwa'ut taghayyur. Wa anwa Anwa' tu mana jenis-jenis? allati Tatra'u. tatra'u ala Awakhiri. Al-Mu'rabah. Hasbah tu mana mengikut? Hasbah tu mengikut. Mengikutnya. Taghayyurul amil. 4. Okey, maksudnya jenis perubahan yang berlaku di akhir kalimah yang berubah, ya, berasaskan kepada berubahnya amil. Boleh? Bila amil berubah, dia pun berubah. Tapi mabni tak berubah. Okey, iaitu yang pertama. Okey, jadi baca yang pertama. Ar-raf'u. 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 Ar-rafa'. Wal fa'ili wal mudhari. Nahwu tu mana seperti. Nahwu tu mana seperti. Tak apa jadi baca. Wa yakhtar. Maksudnya yang masih baris depan tak kira pada fi'il kata isim. Berlaku pada isim, okey, dan fi'il mudhari'. Seperti wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka tu marfu' tak? Yakhluqu marfu' tak? Ma yasha'u, yasha'u marfu' tak? Yakhtaru marfu' kan? Jadi marfu' ini berlaku pada isim dan juga fi'il mudhari'. Isim tu maksudnya jamak taksir, muannas salim, mudzakkar salim. Mana isim boleh menerima bagi depan. Okey, yang kedua ni, yang kedua ni apa tu? Cik Zali? An-nasbu. Bil ismi mudhari wal fi'l mudhari. Maknanya baris atas tu boleh berlaku pada isim dan juga fi'il mudhari. Seperti lan yanala. Nampak tak yanala? Baris atas kan? Sebab ada lan. Okey. Allah, baris atas tak?
sebab dia jadi maf'ulun bih. Okey. Jadi isim baris atas ni, yang baris atas boleh duduk pada isim dan juga fi'il mudhari'. Okey. Ini umum ni. Okey. Yang ketiga, Al-jar. ajar. Al-jar. Ajar. Al-jar. Khusus Khusus bil asma. Jadi baris bawah ni dia kata khas untuk isim saja. Okey? Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Fi'il mudhari' tak ada baris bawah, isim saja. Tapi baris depan ada pada isim dan fi'il. Baris atas isim dan fi'il. Tapi baris bawah untuk isim saja. Yang keempat, al-jazmu. Man al-jazmu? Baris mati. Ingat al-jazam tu, ingat mati. Ya. Wa khasun bil fi'lil mudhari'. Mana dia yang mati pada lam yalid tu? Dal. Dan yang kedua, yulad. Lam tu memang mabni, memang tetap, sebab dia haraf jazam. Okey. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi jazam ini hanya untuk fi'il mudhari' sahaja. Jar untuk isim sahaja. Tapi nasab dan rafa' untuk isim dan fi'il mudhari'. Ingat tu? Okey. Sambung. Okey. Wa nulahiz. Nulahiz tu makna perhatian. Okey. Anna alamat ar-raf'i al-asliyati. Ya. Betul? Hiya dhammah. Dhammah tu. Hiya dhammah fi al-ism al-mufrad. Ya. Jam'u taksir. Ya. Jam'u muannas. Ya. Muannas salim. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. Cuba terangkan. Alamat rafa' yang asli adalah dhammah. Okey, betul. Pada Dipakai pada isim. dipakai pada isim mufrad. Ya. Jamak taksir. Betul. Jamak muannas salim. Ya. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung pada akhirnya apa-apa. Ya, fi'il mudhari' yang asli ya. Dipanggil fi'il 4 kan, yazhabu, nazhabu, azhabu kan. Itu marfu' dengan dhammah. Okey ni bagus. Teruskan lagi. Qa'na. Wa anna alamat an-nasbi al-asliyati hiya al-fathatu. Ya. في الاسم المفرد جمع التكسير المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. Ya, syai'un. Ya. Dan alamat nasab yang asli adalah fathah. Dipakai pada isim mufrad jamak taksir yang mudhari' yang tidak bersambung apa-apa di akhirnya. Ya. Wa anna alamat al-jarri al-asliyati hiya al-kasratu. Al-kasr. Ya, betul. Hiya al-kasrah fi al-ism al-mufrad jam'u taksir jam'ul muannas Salim. Okey, betul. Dan alamat jar yang asli ialah kasrah. Dipakai pada isim mufrad jamak taksir dan jamak muannas salim. Wa anna alamat al-jazmi al-asliyati hiya as-sukun fi fi'l mudhari' mudhari' sahihil
akhir. Akhir tu. Dan alamat jazam yang asli ialah sukun, pakai pada fi'il mudhari' sahih akhir ni maksudnya. Ya. Itu. Soal akhir yang tidak ada huruf ilah di akhir dia. Macam yazhabu kan. Itu yazhab. Jazam dia dengan mati. Kalau akhir huruf ilah, jazam dia dengan hazaf huruf ilah. Macam yarmi. Kalau jazam lam yarmi, buang ya. Ingat tak? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Kita dah habis hampir setengah muka, hampir 3 suku muka. Jadi tuan-tuan dan puan, balik di rumah baca beberapa kali yang ni. Ingat term-term yang kita bagi tadi, fi nak izin, ya, in dak izin, nahwu. Kalau nak cepat-cepat dapat. Kalau boleh baca, macam kita baca Quran tu, baca yang dah kita faham kan. Baca. Jadi minggu depan nak bagi kerja. Boleh? Wa'lam akhil habib, itu Tuan Haji Kamarudin. Sampai ke muka surat 11, iaitu baris 6 tu. Baris 6 tu. Tuan Haji Kamarudin. Boleh? Last kali? Cerita? Jadi terang kepada kita apa maksud dia. Okey, boleh? InsyaAllah. Doktor, alamatul i'rab. Apa tu? Sampai habis tu. Sampai amsilah khamsah. Apa tak? Kita tak boleh pecah tajuk ni. Ini tanda-tanda i'rab. Ada tanda asli, iaitu fathah dhammah, dan ada tanda furu'. Furu' tu tanda yang alif wa ya nun tu. Okey. Boleh tu? Ni Dr. Hati ya. Okey. Okey. Puan Majmin, Al-Mu'rab tu. Baik. Al-Mu'rab, isim yang berubah tu ada tanda asli, ada tanda far'i. Ya. Ini maknanya kalau boleh nak terjemah pun tak apa. Kalau terjemah, jadi bayar kat sini baca yang terjemahan dia. Okey. Sebab dia boleh sama je. Kalau jamak muzakkar salim tu, muzakkar salim lah, jangan terjemah bahasa Melayu lagi. Kalau mu'rab tu kira berubah lah. Ya, mu'annas salim jangan terjemah Melayu, jamak wanita sejahtera jangan. Sekarang ni tak ada sejahtera. Kelas lain dia macam tu. Dia suruh terjemah jamak wanita sejahtera. Salim tu sejahtera, betul tak? Aduh, saya lucu. Baru dengar. Dah betul. Dia kata ustaz suruh terjemah. Itu term tak boleh terjemah. Itu istilah. Okey, boleh terjemah tu? Kalau boleh, Puan Majmin, buat keluarkan ayat sikit-sikit. Apa tu, macam isim mufrad, keluar ayat dia. Jangan susah, ambil pada kit 5A. Ayat. Buatlah keluar 2-3 ayat cukup lah. Sebab apa kita nak train tuan-tuan boleh faham. Okey. Tuan di sini ya? Boleh. Muka surat 12. Dari wa minat i'rab tu. Jadi minggu depan saya rehat lah. Ada semua guru dia. Hingga ke fil fi'li setengah. Okey. Fil fi'li ya. Berpakatlah 2 orang. Oi, tahu aja. Ya, okey. Ya. Lepas tu Tuan Haji Ibrahim. Tuan Haji Ibrahim ni saya nak bagi berat sikit dia. Tuan Haji Ibrahim, Allahu Akbar. Fil ismi tu lah Ibrahim. Okay. Tapi saya nak suruh bagi ayat, tapi dah ada ayat lah. Iaitu fil ismi ma tuqaddaru alaihi jumlah harakat. Okay. Memang berat ni. Maknanya dia marfu' dia dengan dhammah muqaddarah. Tuqaddaru tu muqaddarah. Ia dipinjamkan. Okey.
Ja'al fatah. Nampak tak ayat di bawah tu? Ja'al fatah. Telah datang budak pemuda. Okey? Pemuda. Al-fatah tu isim maksur. Betul tak? Ya? Ustaz daripada mana Ustaz? Ni. Aula. Page 12. Setengah. Fi ismi ya rajah. Ah. Ya rajah ni lah. Yes, pilih ismi gajah tu. Okey. Tak apa, tanya buat je. Teka-teka lah, ya. Sampai kat mana? Sampai kat mana tanya dah. Sampai ke fi'il ismi lah. Sampai ke fi'il ismi al-fi'li bawah tu. Sampai ke bagi bawah tu. Satu fi'il ismi, satu fi'il fi'li. Ini dia punya bacaan dia muqaddarah. Muqaddarah ni kalau ada huruf ilah. Okey, boleh je. Cik Sali. Senang je tadi. Anwa'ul kalimah. Tak apa. Kalau saya akan baca lepas ni juga, tapi tuan-tuan kena baca mana ambil berat persoalan kan, ambil berat. Jenis. Tadi kita dah belajarkan jenis-jenis tu kan. Dia ulang balik jenis, Kemudian ada isim, ada fi'il lah kan, jenis tiga kan. Isim tu apa makna, fi'il ada makna. Yang kita dah baca tadi dalam buku nahwu, dia berkeluar balik. Sebab mana buku nahwu ni pun buat daripada sini. Ini buku lama ni tapi dia baru print. Dia kalamul Arab. Okay? Kalamul Arab. Kalamul Arab. Ucapan orang Arab ada dua. Satu ucapan ismiyah, kita panggil jumlah ismiyah. Yang kedua ucapan fi'liyah, kita panggil jumlah fi'liyah. Betul tak? Tapi term je lain. Okey, dia baca dia sampai ke ar-rajih. Sampai ke ar-rajih. Yang akhir sekali dia. Boleh? Cuba perhatikan. Baca jangan baca laju-laju. Perhati one by one. Tak faham, rujuk balik. One by one. Akhirnya faham. Sebab konsepnya kita dah ajar. Ini tentang ayat isim, ayat fi'il. Sebenarnya bukan apa. Lepas tu, tuan-tuan puan, daripada sini, barulah dia jelaskan muka surat 14 dengan detail. Apa dia alamat asli? Apa dia alamat far'i? Muka surat 16. Daripada 4 muka surat sebelum tu, dia pergi kepada muka surat apa tu 14 ni, detail. Apa dia alamat asli? Alamat asli ada 4. Dhammah, fathah, kasrah, sukun. Betul tak? Kalau tuan-tuan nak cepat baca, nak cepat faham baca buku ni, bukan senang. Buku ni orang balik Azhar baca ni. Dah keluar PhD baca ni. Jangan main. Jadi kita ni habis ijazah dapat PhD Haji Kaudir, PhD Dr. PhD Haji Ibrahim, Cik Sazali, dia semua. Tuan engineer dapat PhD doktor. Kalau boleh baca buku ni. Jadi tuan-tuan kena jadikan bacaan buku ni sebagai matlamat akhir. Bila boleh baca buku ni baik, Quran jalan sendiri. Dalam buku Quran ni tak ada apa dah yang kuning tu. Sebab semua berasal dari sini. Kena korban lah sikit. Jadi yang saya ajar tadi tu, yang saya baca kawan kata, baca banyak kali. Daripada muka 10 hingga muka 11, hingga muka 10 habis. Muka 10 tu cukup lah. Baca dulu hingga muka 11 sikit tu. Sebab ini semua berkaitan dengan tanda. Bila nahwu, tanda. Bila saraf, bentuk. Bila nahwu, tanda. Bila saraf, bentuk. Tanda marfu' ada sebab 8, mansub 12, majrur ada 3 tanda-tanda. Tanda tu ada asli, ada tidak asli. Asli tu dhammah, fathah, kasrah, jazam, mati. Tak asli tu maknanya alif, waw, ya, nun. Awin. Okey, insya-Allah kita saya ucapkan selamat berpuasa. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna.
Rabbana alaika tawakkalna wa bika nasta'in. Allahumma ansurna wansur dinana wansurna ma'ana wansurna. Allahumma ansur Islam wa muslimin wa damir adaka din wa amdud ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'fi innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa salihah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.